Ni kita nak kongsikan salah satu sifat sifat-sifat dalam Al-Quran, sifat huruf dan sebagainya. Kita nak tengok hari ini iaitu sifat lin, iaitu huraian sifat-sifat tunggal yang ke-13 iaitu lin, sifat lin ataupun huruf lin. Dari segi bahasa bermaksud lembut, dari segi istilah menyebutnya dengan lembut dan mudah. Menyebutnya dengan lembut dan mudah. Huruf dia apa dia? Huruf dia ialah huruf waw dan juga huruf ya. Tapi ada syarat dia. Bila berlaku lin ni, apa dia syarat dia? Kita perhatikan. Iaitulah jika huruf waw, mestilah waw itu sukun ataupun berbaris sukun atau mati sebelum dia berbaris di atas. Huruf sebelum dia baris atas. Contohnya musibatul maut ayat ke-106. Musibatul maut. Jadi kita sebut al-maut tu dia lembut, kita sebut dia. Kita sebut dia lembut. Ataupun huruf ya yang sukun, ya yang mati sebelum dia mesti juga berbaris di atas. Contohnya ada ayat yang ke-104 alaihi abaana iaitu alaihi. Alaihi. Contoh alaihi kalau ayat yang 106 tadi al-maut. Cuba boleh ikut saya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran di rumah, kita sebut kalimah al-maut. Al-maut. Satu. Kemudian alaihi. Alaihi. Kalau al-maut waw yang mati ataupun sukun sebelum dia baris atas iaitu huruf mim. Al-maut syarat dia. Kalau ya tadi alaihi, ya yang sukun ataupun ya yang mati berbaris mati sebelum dia baris atas iaitu huruf lam. Alaihi kan. Dan dalam surah Al-Fatihah pun ada ghairil maghdubi alaihim kan. Yauma maliki yaumi. Sebab tu kita sebut lembut, jangan maliki yaumi. Allahu akbar. Safasa maliki yaum. Seluas-luasnya Ustaz. Bunyi garang sangat tu. Jadi begitu tu pasal apa Ustaz yang bunyi jadi besar? Bunyi satu sebab pertama kita tak tahu sifat huruf. Sifat. Kemudian ni macam kita belajar hari ni lembut kan. Sifat dia lin tu. Jadi kita kena lembut. Ya baru jadi yau. Tapi cara dia tak lain tak bukan kena talaqi Ustaz. Masuk sedikit tentang tajwid pada hari ini. Hari ini ilmu tajwid kita nak belajar tentang satu sifat yang ke-13 iaitu sifat lin. Sifat tunggal iaitu sifat lin. Dari segi bahasa maksudnya lembut. Istilahnya ialah menyebut dengan lembut dan mudah. Di hari ini sifat yang lebih mudah, santai. Hurufnya ada dua saja. Huruf ya dan waw. Dengan syarat. Ada syarat dia. Syarat dia ialah slide yang seterusnya. Okey, kita lihat slide yang seterusnya dengan dua huruf lin, waw dan ya, dengan syarat waw mati sebelumnya berbaris di atas. Contoh wa id tukhrijul mauta bi idni. Ayat yang kita baca pada ayat ke-110 tu, potongan tu. Wa id tukhrijul mauta bi idni. Mauta disebut dengan lembut, dengan mudah. Mauta tak boleh sebut dengan mauta, mauta wa id tukhrijul mauta. Dia lembut dan mudah. Kemudian huruf yang kedua huruf ya yang sukun yang mati dengan syarat sebelumnya berbaris di atas juga, sebagaimana contoh ayat 110 kita baca tadi, kahai'atit tayr, kahai'atit tayr, kahai'ah tu ya mati sebelumnya ada huruf ha yang berbaris di atas. Kahai'atit tayr wa id takhluqu minat tini kahai'atit tayr bi idni. Hai tak boleh baca hai, kahai'ah. Ia mudah dan dia bersifat dengan sifat lin. Ya dan waw. Huruf lin ada apa? Apakah huruf yang bersifat dengan lin? Hurufnya ada dua, iaitu waw dan ya dengan syarat sebelumnya berbaris di atas. Sallu ala Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, terima kasih. Allah SWT
Soalan sekalian, kita nak berkongsi hari ini tajwid kita tentang sifat inhiraf. Apa dia? Iaitulah dari segi bahasanya bermaksud melencong, dari segi istilahnya ketika menyebut hurufnya melencong. Huruf lam dan juga huruf ra. Apa nama ni? Kalau kita perhatikan ayat dia, contoh ayat dia yang terletak pada ayat yang ke-114, iaitulah Rabbana anzil alaina kan. Satu lagi wa anta khairur raziqin. Jadi kita akan sentuh secara spesifik nanti kedua-dua huruf ini, iaitulah huruf lam dan juga huruf ra ini. Jadi seperti yang saya sebut sebelum ini, di atas satu-satu huruf itu dia terdapat beberapa sifat, Ustaz. Atas satu huruf tu dia ada banyak sifat lah. Contoh okey, katakan saya lah, Tamizi kan ada sifat dia apa? Contohnya suka contohnya suka makan nasi ayam, contohlah. Ada sifat-sifat dia. Tidur Seafood. awal, seafood contohnya. Sama makan seafood. Saya makan juga. Makan, Alhamdulillah. Maksudnya macam tu lah, Ustaz. Atas satu huruf tu dia ada sifat-sifat dia. Jadi kita akan sentuh secara mendalam nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Nak belajar sedikit ilmu tajwid. Hari ini kita masuk kepada sifat yang baru, iaitu sifat inhiraf. Mungkin jarang kita dengar sifat ini dan jarang kita belajar sifat ke-14 daripada sifat-sifat lazimah. Adapun sekarang ni kita menghuraikan sifat yang tunggal yang tidak ada lawan. Inhiraf dari segi bahasa maksud dia melencong. Istilahnya ketika menyebut hurufnya melencong. Melencong tu apa melencong? Ada ustaz kata bila melencong ni lidah kita ni kena melencong ke sana sini, ke kanan ke kiri. Sebenarnya yang dimaksud dengan melencong itu ialah suara melencong. Kalau suara melencong nak melencong macam mana? Kalau lidah yang melencong susah juga kan tu, sebab ada yang bila sebut lam je dia gitu kan, dia nak lidah kita melencong. Tidak. Lam mesti sebut la al. Yang disebut sebagai lencongan itu ialah suara kita lencong. Suara kita lencong. Sebab apa melencong? Sebab suara tidak boleh keluar dengan sempurna. Sebab apa tak boleh sempurna? Kan bila kita sebut lam kan lidah kita kan naik ke langit. Jadi suara yang keluar daripada kerongkong nak keluar ke mulut, ada halangan lidah kat depan. So suara kita tu keluar gini. Kalau saya buat contoh, daripada kerongkong keluar sampai ke hujung lidah, kemudian dia melencong gitu suara. Keluar daripada mulut. Keluar daripada. Kalau ini ibaratkan saya punya lidah, hujung lidah, maka suara kita keluar melencong ke tepi. Daripada tepi lidah keluar suara ke di hujung mulut. Betul. La li lu al, sama je berbaris ke ketika mati pun sama, sifat inhiraf tetap ada. Kerana bila sebut berbaris tetap ada, bila mati lebih jelas lah, lebih awdah, lebih jelas sifat tu. Alhamdu maka suara keluar tu dia keluar daripada kerongkong kita, kemudian dia melencong ke sebelah tepi kanan dan kiri hujung lidah, keluar ke depan. Itu masuk lencongan. Bukan masuk bila sebut inhiraf lidah kita kena melencong situ sampai berbelit-belit lidah kita. Tidak, suara yang disebut dengan inhirafu yanharifu saut, suara yang melencong tu. Pada lam dia ada hurufnya ada dua, lam dan ra. Pertama lam, dia ada perbezaan sikit lam dengan ra. Dan inhiraf pada lam lebih banyak daripada ra sedikit sahaja. Contoh ayat kita Alhamdu. Ini sifat yang tak susah. Jangan pula bila belajar inhiraf, makin susah pula sebut lam. Padahal senang aja. Alhamdu itu saja. Jangan sampai tak ada. Dia melencong itu, ingat mailu sautul harf. Maksud dia suara yang melencong. Kenapa? Bila lidah kita angkat ke atas, maka suara tak boleh keluar straight ke depan macam tu. Kerana lidah kita tak angkat. Disebut sebagai bisababi i'tirad lisan tariqah. Maka suara tu lencong daripada tepi hujung lidah tu keluar. Juga pada ra, ya'lamu sirrakum. Ra ya'lamu sirrakum. Cuma ra, inhiraf pada ra ini, lencongan pada ra sedikit saja berbanding lam. Kerana ra dia hanya melencong sedikit, kemudian dia tetap keluar daripada hujung lidah kita. Tak seperti lam. Itu sifat inhiraf. Jangan pening-pening.
Jangan sebab bila belajar inhiraf tak boleh sebut pula lam dengan ra. Baca mana kita sebut dah betul. Cuma nak sebut ni sifat inhiraf ni ada pada lam dengan suara pada ra. Kerana apa? Disebut li adabi kamali. Maksud dia kerana tidak dapat kesempurnaan suara keluar tu pada makhraj lam dengan ra. Kerana lidah kita terangkat, maka suara itu keluar, dilencongkan suara itu. Tidak ada apa-apa ini, jangan risau. Tidak ada apa-apa ya. Cuma nak Kita belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak bincangkan satu sifat yang ada pada satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran. Ia telah dinamakan sifat takrir. Takrir. Apa maksud takrir? Takrir dari sudut bahasa maksudnya berulang-ulang. Dari sudut apa nama ni, istilah takrir ni, keadaan hujung lidah bergerak-gerak ataupun bergetar lah. Irti'ad tarfil lisan. Huwa irti'ad tarfil lisan. Bergerak-gerak ataupun bergetar ketika menyebut huruf ra. Hujung lidah kita itu, tarfil lisan itu bergetar ketika menyebut huruf ra, irti'adan khafiyan. Maksudnya bergetar yang apa? Yang sedikit, bukan bergetar tu banyak. Bukan macam tu, bukan ra, bukan begitu. Ketika menyebut hurufnya ada satu saja, huruf ra. Hurufnya satu saja, sifat bergetar ada satu saja, huruf ra. Maka ulama beri kita peringatan kepada pembaca Al-Quran daripada mubalaghah, daripada keterlaluan menyebut sifat takrir pada ra ni. Maksudnya dia getar lama banyak kan. Warrasua tak boleh macam tu. Bismillahirrahmanirrahim tu dah banyak sangat. habis saja. Kerana bila kita banyak getar, ia membawa kepada seakan ra tu banyak, padahal ra tu satu je. Wa rasulih warrasuha sampai banyak kali ra situ. Patutnya ra satu, tu kena hati-hati. Kita lihat contoh kita pada ayat 11 pada hari ini. Qul siru fil ardi. Qul siru fil ard. Qul siru fil ard. Begitu. Fil ard. Gitu je. Tak fil ard. Banyak sangat. Kemudian kataba ala nafsihi rahmah. Pada ayat yang ke-12. Kataba ala nafsihi rahmah. Kemudian ayat ke-3 pada ayat yang ke-13. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Wan nahar. Begitu saja. Jangan wan nahar. Jangan sampai ra tu diulang-ulang sehingga ia nampak macam ada banyak ra kat situ. Ra-nya satu saja kat situ. Maka itulah sifat takrir pada ra. Dia sifat dia bergetar-getar sikit. Irti'adan khafiyan. Jangan berlebihan. Ini satu peringatan kepada kita. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Hukum tajwid yang kita nak kongsikan pada hari ini iaitulah sifat tafashi. Sifat tafashi, huraian sifat-sifat tunggal. Hari ini kita memilih sifat tafashi, iaitu bermaksud dari segi bahasa menghembur ataupun menghamburkan. Ataupun dari sudut istilahnya, berhamburan angin ketika gigi depan, antara gigi depan dan lelangit keras ketika menyebut hurufnya. Berhamburan anginnya, bukan berhamburan gigi. Berhamburan anginnya. Jadi hurufnya ialah shin. Hurufnya ialah shin. Kalau kita sebut huruf shin kan memang dia berhamburan angin. Kita sebut ash. Kan? Shi, shu, sha contohnya. Dan kalau kita melihat dari segi ayat dia ataupun contoh dari segi ayat yang kita tengok, iaitulah pada mula-mula kita baca qul ayyu syai'in. Qul ayyu syai'in. Itu antara kan. Lepas tu jumpa lagi syahadah dan ada lagi contoh-contoh dia itu. Maksudnya berhamburan angin apabila kita menyebutnya. Latihan macam mana? Latihan kita letak huruf alif di hadapan huruf shin. Kemudian huruf shim tu kita matikan dia. Huruf shin tu kita matikan dia. Contoh, ash. Itu nak baris atas. Kalau baris depan, ush. Kalau baris bawah, ish. Itu latihan dia kan. Ash, ush, ish. Kan? Saya rasa sahabat-sahabat kita Ustaz, ada yang suka makan apa tu?
apa yang makanan Jepun tu apa tu? Apa tu? Sushi. 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 Jadi boleh latih lah. Kena ajak kami Sushi. pun boleh juga. Betul juga. InsyaAllah. Okay, baik. Jadi selamat mencuba huruf shin. Sifat dia tafashi. Tafashi. Baik, terima kasih ucap. Nak ulang kaji lagi. Huruf shin, mari kita tengok sama-sama sifat yang kita ingin belajar ini. Huraian sifat tunggal tafashi, iaitu menghembur dari segi bahasanya dan dari segi istilah berhamburan angin antara gigi depan dan lelangit keras ketika menyebut hurufnya, iaitulah huruf shin. Contoh-contohnya yang kita boleh saksikan iaitulah pada ayat yang kita baca pada hari ini. Ayat yang ke contohnya pada ayat yang ke banyak kalau kita perhatikan, tapi kena hati-hati. Contohnya pada ayat yang ke 35, walau sya, contohnya kan, walau sya. Sekejap lagi kita akan baca ayat ni kan. Kemudian ada juga dalam surah Quraisy, contohnya liilafi Quraisy, ujung liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita kan. Jadi itu antara contoh-contoh yang perlu kita beri perhatian. Kadang-kadang Ustaz kita ambil mudah. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf kan. Jadi kena hati-hati, sifat dia tu tak bertepatan, huruf shin tu berhamburan. Jadi kita dah ulang kaji semalam dan hari ini kita telah sentuh, tinggal lagi sama-sama kita praktikkan dalam bacaan kita. Macam kita suruh anak kita jadi Ustaz. Jadi bila baca tu kadang-kadang tak menjadi. Jadi kenalah latih insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan, tajwid kita masih lagi berkongsi tentang sifat tafashi yang melibatkan huruf shin, iaitu terbahagi kepada 3 martabat. Sifat tunggal tafashi terbahagi kepada 3 martabat. Martabat paling tinggi, martabat pertengahan dan martabat paling rendah. Mari kita tengok apakah situasi atau keadaan martabat paling tinggi, iaitu terjadi pada huruf shin yang musyaddah ataupun shin yang bersabdu. Contohnya pada ayat yang ke-41, iaitulah wa ashabas shimal. Jadi contohnya mungkin ini dalam surah yang ke-56 surah yang ke-50 kata silap, surah wa ashabas shimal ni mungkin surah Al-Waqi'ah mungkin, iaitulah huruf shin yang bersabdu wa ashabus shimal. Maksudnya tingkatan tafashi dia tu paling tinggi, maknanya paling kuat berhamburan wa ashabus shimal, bushimal, itu satu. Itu yang paling tinggi, huruf shin yang bersabdu. Yang pertengahan pula iaitulah terjadi pada huruf tafashi martabat pertengahan terjadi pada huruf shin sakinah ataupun shin yang berkeadaan mati. Contohnya pada surah yang ke-6, iaitulah surah Al-Maidah, jika tak silap saya, innakum latashhaduna. Jadi ini dua tempat ataupun 2 martabat tafashi yang kita kongsikan pada hari ini, iaitu yang pertama shin yang bersabdu dan juga shin yang sukun ataupun shin yang sakinah mati, martabat pertengahan. Ustaz Fazrul, dalam ayat yang kita nak baca hari ini pun ada huruf shin yang bersabdu. Pada ayat yang ke-43 sekejap lagi. Kita akan baca sekejap lagi. Sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, boleh nanti kita praktik terus ayat yang ke-43 shin yang bersabdu. Baik Ustaz. So maksudnya kita dah kongsi berkenaan dengan tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak belajar iaitu pembahagian sifat tafashi. Semalam kita dah sebut tentang tafashi itu apa, suara, hemburan suara, sebaran suara daripada makhraj kita tengah lidah, huruf shin daripada tengah lidah, kemudian kita hembur tu, suara shin tu daripada tengah lidah tu, daripada makhrajnya menghemburkan sifat tafashi sehingga dia orang kata yamlaul fam, sebar dalam seluruh mulut kita, keluar daripada gigi atas, daripada gigi bawah, daripada tengah, keluar huruf shin tafashi. Udara itu ataupun sifat tafashi itu, ada hemburan daripada makhraj tu mengeluarkan sifat tafashi, menjadikan ia jelas didengari. Sha, shi, shu, itu huruf shin tafashi. Cuma hari ini kita nak belajar terbahagi pada 3,
iaitu tafasyi paling tinggi, sederhana dan juga rendah. Tafasyi martabat yang paling tinggi terjadi pada huruf shin yang musyaddadah. Sebagaimana kita maklum, tafasyi ini berlaku pada huruf shin sahaja. So shin yang ada sabdu yang musyaddadah tu martabat paling tinggi. Contoh kita baca surah Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i, rihlatash shita'i, itu martabat yang paling tinggi. Martabat yang kedua tafasyi ini iaitu pertengahan, terjadi pada huruf slide yang seterusnya, terjadi pada huruf tafasyi yang sukun ataupun yang sakinah, iaitu mati. Contoh, liyashhadu manafi'a lahum. Yang kedua pertengahan pada huruf shin yang mati. Tadi yang pertama yang bersabdu, yang kedua yang mati, liyashhadu manafi'a lahum. Dan martabat yang ketiga yang paling rendah terjadi pada shin yang mutaharrikah, yang berbaris. Wa syahida syahid, wa syahida syahidum min ahliha, wa syahida syahid. Nak sebutnya tafasyi yang kita belajar tu dia ada martabat dia. Mana-mana huruf tafasyi atau huruf shin yang bertasydid tu paling kuatlah. Yang kedua bila dia mati, liyashhadu, ashhadu. Dan yang ketiga bila dia berbaris, syahida, syakira, sya. Dan sedikit perhatian huruf shin, walaupun shin makhraj dia adalah di tengah lidah, fokusnya di tengah lidah. Sebagaimana setengah orang dia bila sebut shin dia banyak menekankan pada bibir, dia melampau sedikit, walaupun bibir tetap bergerak ke depan tapi bergerak secara fitrah, bukan fokus di mulut. Sebagaimana setengah sebut ash, orang sama macam tu, syah, salah. Ada tu dia suruh apa, orang tu mengajar orang mengucap syahadah. Orang tu asyhad, betul dah dia sebut. Tak tepat tu, kamu kena sebut ash sampai muncul macam. Sebenarnya tu yang salah. Yang baru masuk tu betul. Maksudnya jangan sampai melampau. Mulut hanya bergerak secara fitrah sebelum jadi. Bukan fokus di mulut. Dia hanya ash. Ash, boleh lihat mulut saya. Ash, kerana makhrajnya di tengah lidah. Bila terangkat ke langit dan suara tu hemburan daripada mengena belakang gigi atas, belakang gigi bawah, kemudian dia memenuhi mulut, jadilah sifat tafasyi. Tafasyi itu, masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada teman-teman sekalian. Saya nak ambil sedikit tajwid pada hari ini. Hari ini sifat yang terakhir adalah sifat-sifat huruf ataupun sifat tunggal, iaitu sifat istitalah. Mungkin jarang kita tengok istitalah. Bahasanya maksudnya memanjang. Apa yang panjang tu? Istilahnya ialah yang dimaksudkan dengan memanjang ataupun istitalah ni, makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah hingga ke makhraj lam. Huruf ni satu saja, huruf dad. Bila sebut huruf dad ni memanglah antara huruf yang paling susah. Ini bukan nak menakut-nakutkan sahabat-sahabat Al-Quran ya, tapi huruf dad ni tak ada dalam bahasa lain, tidak ada dalam bahasa lain, hanya ada bahasa Arab. Lughatuna lughatud dad, bahasa kami adalah bahasa huruf dad. Jadi saya tak nafikan bukan mudah untuk menyebut huruf dad. Cuma saya boleh bagi panduan begini kepada sahabat-sahabat Al-Quran sekian. Bila sebut dad, da, du, di, ad, walad, dallin. Okey. Bila sebut dad, saya cadangkan kepada penonton-penonton, jangan kita sebut dad bunyi seperti yang pertama bunyi huruf ta. Ada orang sebut dad dengan ta, kan? Walad ta, bunyi talin pula, tak boleh ta. Yang pertama. Yang kedua, jangan bunyikan dad bunyinya seakan ataupun seperti huruf dha. Huruf dha. Ada sebahagian menyebut waladha pula huruf dha. Jangan. Dan yang ketiga, jangan menyebut dad bunyinya seakan-akan huruf dal yang ditebalkan. Dalun mufakhamah. Dal yang ditebalkan ni tidak ada dalam bahasa Arab. Tak ada huruf da, orang baca da. Tapi ramai juga di kalangan masyarakat kita, bila saya test talakian anak murid saya yang belajar secara online ni, bila sebut dad ni disebut waladdo. Waladdo. Dia ambil dal yang ditebalkan. Sebab apa disebut waladdo? Kerana dia hanya memfokuskan dad itu pada hujung lidah. Dia hanya letak hujung lidah saja di langit. Jadilah dia waladdo. Jangan sebut dad seperti ta. Saya ulang, seperti ta, dan jangan sebut dad seperti dha, dan jangan sebut
Dot seperti huruf dal yang tebal. Dot dia adalah makhrajnya adalah bahagian tepi lidah yang diangkat ke gerhang atas. Okey, huruf dot. Ad, da, du, di. Kita lihat sikit contoh. Contoh di slide kita. Huruf dot. Wa dhalla anhum, wa dhalla anhum. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Dalam surah yang kita baca ni ayat 53 tu. بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Kemudian ayat yang ke-56 tu di hujung tu قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا قَدْ ضَلَلْ. Hati-hati kalau ada dal yang mesti kita izharkan, matikan dal tu qalqalah, jangan qaddalal, jangan masukkan dal dalam dad. Dal itu kena matikan. Qad qalqalah yang telah kita belajar kan. Qad dalaltu idza. Yang terakhir ad'afan mudha'afah. Ad'afan mudha'afah. Afan mudha'afah. Baik, itulah sedikit sebanyak antara sifat huruf dad yang perlu kita ketahui, dan dari masa ke semasa kita kena ulang benda ni, huruf ni. Kerana huruf ni kalau kita tidak latihkan lidah kita, makin lama makin payah kita nak menyebut dengan tepat huruf tersebut. Selamat kita beramal insya-Allah.